Live dah. Kita mahu dia live. Ada, tu ada kat macam tu. Ni bah share kat abang punya ni tu. Assalamualaikum. Tak sambung mikrofon. Belum. Assalamualaikum. Terima kasih. Mikrofon lupa nak sambung. Sekejap ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, selamat malam. Selamat datang kepada sesi live Facebook kami ya. Malam ni sesi istimewa, bergabung saya dan isteri. Tetamu jemputan pada malam ni saya jemput khas dari jauh ni. Cuma beberapa meter saja di dalam bilik sana. So saya jemput ke sini untuk bersama kita untuk berkongsi ilmu. Malam ni topik penting, topik yang amat penting. Sebab apa? Saya rasa setiap orang kena tahu topik ni. Setiap orang kena tahu topik ni. Sebab apa? Kalau kita tak jalani pembedahan pun, mungkin ibu bapa kita, datuk nenek kita atau anak kita semua ada kemungkinan akan perlu jalani pembedahan satu hari nanti. Betul kan? Jadi anak saya pun pernah jalani pembedahan, ayah saya pun pernah jalani pembedahan, ayah mertua saya pun pernah jalani pembedahan. Jadi kita semua ada pengalaman ya. Kita semua ada pengalaman jalani pembedahan. Jadi sebelum kita jalani apa-apa pembedahan, ada dua perkara yang kita kena tahu. Dua perkara yang kita kena tahu, yang kita akan kongsikan pada malam ni. Cuma kita ada masa lebih kurang mungkin 1 minit sebelum kita betul-betul berbincang lah. Kita bagi masa sikit saja, 1 minit lagi untuk kawan-kawan kita yang lain dapat bersama dengan kita. Sebab kita tak mahu siapa-siapa pun terlepas sesi ni. Sebab sesi ni amat penting sekali. Okey, sesi ni amat penting sekali. Jadi saya ucap terima kasih ya pada semua yang dah bersama kita pada malam ni. Saya ada laptop saya sebelah ni jadi senang saya nak tengok komen Puan Mariani ya, Puan Sanisa, Sarah Matthews, Hamzah Sani ya, Puan Diana Hairul, ramai ni ya. Puan Ani, Kak Ani ya, Cik Gaya Ahmad, Encik Awis. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semua ya. Saya rasa ni sesi ni rekod ni ya. Rekod sebab apa rekod? Dalam masa 2 minit kita ada 136 orang yang bersama kita pada malam ni. Jadi topik ni agaknya memang topik hangat lah. Semua orang nak tahu ya. Semua orang nak tahu. Okey. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Puan Nur Huda ya. Yipin Yeba Yeba ni siapa ni? Nama canggih ni. Yipin Yeba Yeba. Okey, kita nak cakap pasal risiko pembedahan dan juga risiko bius ya. Risiko pembedahan dan juga risiko bius. Doktor bedah ni ada macam-macam disiplin. Macam saya doktor bedah ortopedik. Kita ada doktor bedah umum ya. Kita ada doktor bedah kepala, kita ada doktor bedah mulut, kita ada doktor bedah bahagian kanak-kanak, kita ada doktor bedah bahagian sakit puan. Jadi setiap doktor ni dia nak buat pembedahan, dia kena ada doktor bius. Kalau tak ada doktor bius, doktor bedah cuma geleng kepala, dia boleh melanggur yang macam ni. Dia tak boleh nak buat apa-apa. Mungkin kalau bagi bedah bius tempat, dia boleh bagi ya. Bius tempat dia boleh bagi. Tapi kalau pembedahan tu pembedahan yang besar dan memerlukan pembedahan tu memerlukan prosedur yang katakan luka yang besar atau melibatkan organ dalaman, memang pesakit perlu
diberi bius terlebih dahulu. Jadi kita nak bincang dua perkara malam ni. Satu, risiko bius, dan yang kedua, risiko pembedahan. Okey, sebelum saya jemput isteri saya sebenarnya macam moderator juga macam ni malam ni, macam pengurusi majlis lah juga ya. Sebab apa? Sebab bahagian risiko pembedahan saya boleh cakap dari segi secara lebih spesifiknya bahagian bedah ortopedik lah ya. Saya tak ada untuk saya cakap risiko-risiko dari segi disiplin yang lain ya. So saya boleh cakap risiko dari segi ortopedik ya. Sesi kita ni sebenarnya tak panjang sangat ya. Sesi kita cuma setengah jam. Jadi saya akan cerita sikit dahulu mengenai bahagian risiko pembedahan ya. Bahagian ortopedik. Okey. Bahagian ortopedik, kalau kita cakap pasal risiko, kita ada pembedahan ortopedik ni melibatkan pembedahan dari segi bahagian tangan dan bahagian kaki selain daripada bahagian tulang belakang. Itu yang utama dia. Okey, yang utama dia. Jadi bila kita cakap dari segi risiko, dia bergantung pada lokasi pembedahan tu, lokasi pembedahan, dan juga yang keduanya jenis pembedahan ya. Lokasi dan jenis. Okey, contoh sebagai contoh. Okey, kalau cakap secara umum risiko, kita bercakap apa? Risiko dari segi pendarahan ya, risiko pendarahan. Berapa banyak pendarahan yang boleh berlaku bergantung pula kepada bahagian pembedahan tu. Contohnya kalau melibatkan tulang peha, biasanya pendarahan akan lebih besar lagi kalau kita ada pembedahan dari segi bahagian tulang keting atau tangan ya. So peha akan melibatkan ataupun tulang pinggul. Jadi pembedahan tu mungkin melibatkan pendarahan yang lebih besar. Jadi sebelum pembedahan kita kena siapkan darah dulu. Kena siap standby, siap-siap. Takut perlu tiba perlu darah, tak ada darah. Macam tu ya, kita kena siapkan dulu. Okey, apa lagi risiko dia? Contoh ya, risiko kecederaan pada struktur berhampiran pembedahan tu ya. Struktur yang berhampiran dengan pembedahan. Kalau contohnya, kalau patah bahagian tangan contohnya, tengok pula bahagian tangan tu kat mana. Dia ada saraf-saraf dekat situ, dia ada salur darah dekat situ. So dia ada risiko kecederaan pada saraf dan salur darah. Okey, kalau pembedahan bahagian perut, ni cakap sentuh sikit lah bahagian perut. So dia ada struktur-struktur dalam perut juga ya. Ada salur darah, ada risiko kecederaan pada organ dalaman ya, perut ataupun usus, bergantung kepada tempat pembedahan tu. Okey ya. Contoh lagi yang paling suka orang tanya apa? Kecederaan saraf tulang belakang contohnya. Pembedahan tulang belakang ya. Terima kasih ya, Nizam Nasir ni MO saya selalu datang, tak pernah miss saya punya sesi lagi. Terima kasih ya. Khairul Nisa ya, terima kasih. Waalaikumsalam. Kak Cik Nisa pun terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh ya. Terima kasih ya. Okey, kalau kecederaan pembedahan melibatkan tulang belakang, contohnya skoliosis ya. Skoliosis ni jenis pembedahan yang kerap dilakukan untuk membetulkan tulang yang bengkok. So memang ada, bila kita nak buat pembedahan tulang belakang, nak betulkan tulang yang bengkok, kita kena masukkan besi ya, kena masukkan besi implan lah. Ada skru dia ya, ada rod dia, dan kita nak betulkan kepatahan tu, memang ada risiko kecederaan kepada saraf. Memang ada risiko kecederaan kepada saraf. Cuma peratusan kecederaan tu sebenarnya agak kecil ya. Sebab apa? Sebab yang buat pembedahan ni pakar ya. Dia tak boleh doktor-doktor biasa buat. Memang kena pakar yang memang terlatih. Dah pakar, macam saya pun kalau nak buat pembedahan tulang belakang ni, kena sambung lagi 3-4 tahun lagi, belajar lagi ya, secara khusus untuk elakkan apa-apa kecederaan. Okey, Encik Ahmad Faizal Abdullah ni sahabat saya ya, pakar besar di Melaka. Terima kasih ya. Mak bos saya panggil dia. Segan saya ni, dia tengok live saya ni. Okey. Alright. Okey, so risiko kecederaan saraf pada tulang belakang jika pembedahan ada tapi kecil, dan akan sentiasa dilakukan dengan pemerhatian ya? Akan sentiasa dilakukan dengan pemerhatian dan alat. Kita ada alat untuk monitor sama ada berlaku kecederaan saraf atau tidak. Okey, so setiap apa risiko penyakitan kuman contohnya, memang kita akan buat semua langkah yang perlu untuk elakkan semua benda ni. Kita bukannya masuk buat pembedahan tanpa sebarang persediaan. Okey, contoh macam mana nak elakkan kecederaan jangkitan kuman contohnya. Okey, kita akan siapkan antibiotik ya, kena bagi antibiotik. Kita panggil prophylactic antibiotik. Sebelum masuk pembedahan, kita dah siapkan antibiotik.
Okey. Tempat pembedahan tu dicuci dengan bersih, antiseptik dulu semua, ya. Alat draping semua sterile, ya. Teknik pembedahan kena betul. Bilangan staf yang masuk pun dilimitkan. Maksudnya semua langkah tu kita akan ambil. Dia tak ada sesuka hati, ya. Nak bercakap pun tak boleh sesuka hati dalam bilik bedah tu. Kena kurangkan orang, kurangkan bercakap, kurangkan interaksi, kurangkan pergerakan. Semua tu kita ambil tahu, ambil kisah dan ambil langkah berjaga-jaga. Jadi apa yang saya nak sampaikan di sini, risiko memang ada, tapi semuanya kita ambil kira untuk minimumkan, dan pembedahan tidak akan dilakukan sekiranya risiko atau bahaya melebihi faedah ataupun benefit pembedahan tu. Yang tu antara key point yang kita nak sampaikan hari ini, malam ni. Dan saya nak setiap anda, jika anda ada apa-apa sekalipun yang anda tak faham atau anda tak jelas, atau doktor bedah tu tak cerita ke anda sebelum menjalani pembedahan, anda perlu wajib tanya. Sebab doktor ni manusia. Ada doktor dia suka nak cerita. Macam saya ni jenis suka nak bercerita dengan orang, ya. Saya suka bercerita bila orang tahu. Ada orang dia kurang sikit bercerita, jenis pendiam. Ada juga doktor macam tu, jenis pendiam. So doktor pendiam ni kalau anda tanya dia beritahu. Cuma kadang-kadang bila anda tak tanya tu, dia tak ingat nak beritahu, ataupun dia beritahu sikit. So anda kena tanya, ya. Tu hak anda. Anda boleh tahu dan anda perlu tahu. Okey. So tu risiko bedah lah. Risiko bedah saya dah kongsi. So nak bedah dah ni. Nak bedah kita kena tahu apa risiko-risiko bius. Suspense sikit. Sajalah skusik, skusik. Okey, so apakah risiko bius? Okey, sebelum tu saya nak kenalkan. Ni di sebelah saya ni isteri saya lah, bukan orang lain, ya. So Dr. Pakar Bius, kami dah bertugas dah lama dah dekat 20 tahun. Tak payah cerita di mana, ya, tapi alhamdulillah, insyaAllah pengalaman tu cukup untuk kongsi dengan anda semua malam ni. Okey, sebelum tu saya ingin serahkan sesi ni kepada Dr. Shahnaz, Pakar Bius, untuk cerita mengenai risiko-risiko bius. Kalau anda ada persoalan, anda boleh komen. Nanti saya akan tulis, kita cuba jawab selepas ni. Okey, dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, selamat malam pada semua. Wah, pertama kali ni saya nampak ada dua, dah cecah 300, subhanallah. Tahniah Dr. Mahyudin. Malam ni memang malam yang luar biasa lah, ya. 300 view sekarang live Facebook Tinta Mahyudin. Okay, pertama kali saya nak ucapkan terima kasih yang teramat sangat kepada Mr. Mah ataupun Dr. Mahyudin. Di hospitalnya orang panggil Mr. Mah. Terima kasih banyak sebab menjemput saya untuk sama-sama buat perkongsian ilmu. Sebab dah beberapa kali lah sesi yang Mr. Mah buat, ada jugalah soalan-soalan tentang bius. So yang jadinya Dr. Mahyudin rasa bolehlah kita minta input sikit daripada Dr. Bius. Jadi itulah saya ada bersama malam ni, alhamdulillah. Okay, jadi untuk permulaan pembiusan ni ada beberapa teknik dan caranya. Kita tengok pada keadaan pesakit, kita tengok kepada jenis pembedahan yang nak dibuat, emergency ke ataupun elektif. Emergency bermaksud kecemasan. Contohnya katalah pesakit tu datang dalam keadaan yang selepas aksiden, jadi kita kena buat pembedahan yang cepat untuk berhentikan pendarahan contohnya. Jadi itu dipanggil kecemasan. Ataupun contohnya ibu yang mengandung nak melahirkan anak sebab anak dah ada tanda-tanda lemas dalam perut, jadi itu pun kita panggil pembedahan kecemasan, seizure. Kalau yang elektif pula, selalunya kita dah bagi tarikh untuk pesakit datang. Dia akan jumpa Dr. Bius dulu, dia elok-elok dekat klinik Bius. Kita tanya, kita ambil sejarah pesakit, kita buat pemeriksaan yang rapi, dan kemudian dia balik dan dia akan masuk semula ke ward. Dan hari yang ditetapkan barulah menjalani pembedahan. Itu kita panggil elektif. Tu contohnya macam katalah ada bengkak ke di bahagian mana-mana badan yang tidak membahayakan nyawa. Jadi itu kita buat sebagai pembedahan elektif. Okey. Okay, jadi sekarang ni
bila kita nak bagi bius, dia tengok pada in general lah, saya nak cuba cakap sehabis senang yang boleh. Ada satu yang biasa orang dengar, iaitu pembiusan penuh. Yang tu bermaksud kita tidur kan, kita tak sedar. Jadi doktor akan bagi ubat bius melalui intravena, atau kita buat injection selalu kat tangan lah, dan kita akan bagi gas oksigen dalam beberapa minit tu memang dah tidur, tak sedar lah. Okey, itu pembiusan penuh ataupun kita panggil general anesthesia. Selalu kalau sama-sama doktor dia sebut GA. GA. Doktor Syana TKC ke? Ada soalan ke? Kita jawab kemudian lah ya, Dr. Mahidin. Okey lah. Okay, yang kedua adalah pembiusan separuh, ataupun kita panggil bius paruh. Kadang ada yang dah biasa dengar disebut spinal, kadang orang pun tahu pasal epidural. So yang ni pembiusan separuh ini, kita bagi bius yang kita cucuk bahagian tulang belakang. Bahagian belakang jangan risau je, sebut tulang belakang orang macam takut. Okay, kita cucuk bahagian belakang dan akan bius daripada pinggang ke bawah. Jadi kalau pembedahan tu yang melibatkan kaki, lutut, bahagian apa-apa bawah daripada pusat, macam pembedahan Caesar pun kita boleh bagi bius paruh. Jadi bahagian atas ni tangan boleh gerak, mulut boleh cakap, nafas macam biasa. Yang tu adalah pembiusan separuh. Dan ada juga teknik yang ketiga, iaitu dia panggil block, ataupun kita teknik di mana kita bius di bahagian saraf yang tertentu sahaja. Contohnya kita nampak pembedahan dekat jari, contohnya ada patah jari, kita boleh bagi bius untuk kebaskan saraf yang bagi rasa sakit di jari itu. Tu kita bagi block ataupun peripheral nerve block. Memang khusus satu tempat di mana di situ duduknya saraf yang banyak-banyak yang supply ke jari, kita bagi ubat bius kat situ. So lebih kurang ada 3 cara lah. Pembiusan penuh yang tidur, pembiusan separuh yang cucuk belakang, dan juga pembiusan untuk untuk macam tangan lah, selalunya kita blok tangan. Dan pesakit masih sedar, boleh bercakap. Kalau dia rasa berdebar, kita bagilah ubat tidur sikit, jadi dia lalok macam tu lah. Tapi bila kita panggil, dia sedar lah, dia boleh bercakap. So setiap satu teknik ni ada dia punya risikonya yang tersendiri. Tapi selalu bila kita berjumpa dengan pesakit, kita akan terangkan untuk risiko pembiusan penuh sekali. Sebab walaupun kita merancang untuk bagi bius blok saraf, kalaulah blok tu tak jalan, kita kena bagi bius penuh, sebab pembedahan perlu diteruskan. Ataupun katalah kita merancang untuk bagi bius paruh untuk pembedahan kaki contohnya, tapi bila dah bagi bius paruh, tengok-tengok tak jalan, ataupun ada tempat yang sakit, ada tempat yang kebas, yang elok, jadi kesian kat pesakit. Mana boleh kita bagi doktor pembedahan buat bedah dan keadaan awak tengah sakit. Jadi kita pun kena buat bius penuh. Jadi untuk apa-apa keadaan sekalipun, kita akan terangkan risiko untuk bius penuh lah kiranya bila pesakit dah masuk ke dewan bedah. Okay, jadi boleh saya sambung ke Dr. Mahidin? Sambung lagi. Takut syok cakap sampai dah terlebih masa pula. Okey, antara bius orang puji cantik. Alhamdulillah, Masya Allah. Semuanya daripada Allah. Allahu Akbar. Okay. Yang pertamanya yang selalu Dr. Bius akan tanya, sebab kita nak elakkan risiko yang sangat common, yang sangat senang berlaku dan memang boleh dielakkan, iaitu risiko apabila pesakit datang untuk buat pembedahan, memerlukan bius, dan pesakit tu tengah ada batuk atau sesama, atau sakit tekak, ataupun demam yang macam kita panggil flu atau cold. Jadi kalau pesakit ada batuk atau sesama atau sakit tekak ataupun demam yang menyebabkan apa-apa jangkitan kuman dekat bahagian mulut dan tekak, sangat-sangat berisiko untuk dapat komplikasi semasa pembiusan penuh. Sebab apa? Masa kita sakit tekak, kita punya tenggorok ataupun tekak ni di tengah inflame, di tengah radang, di tengah merah. Saat tu yang kita sakit tu, hidung pun tengah sesema, semua dalam ni semua tak sihat. Jadi bila kita nak bagi bius penuh, kita akan masukkan tiub pernafasan ke dalam mulut untuk dia terus sambung ke paru-paru, dan mesin yang akan bagi bantuan pernafasan tu semasa tuan-puan dibedah tak sedar. Jadi kalaulah ada keradangan tekak, apa yang akan berlaku? Tekak tu dia boleh mengecut secara tiba-tiba. Paru-paru boleh jadi mengecut secara tiba-tiba. Oksigen akan jadi rendah dalam badan dan dia sangat bahaya. Jadi sebolehnya kita nak cuba elakkan bagi bius semasa tuan-tuan, puan-puan, baik dewasa atau kanak-kanak dalam keadaan yang tengah ada batuk atau sesama. Sikit-sikit pun tak boleh. Memang kalau boleh kita nak tuan-puan sihat betul-betul baru datang untuk bedah, supaya kami dapat bagi bius dengan selamat, insya-Allah. Itu yang pertama. Yang kedua adalah orang yang merokok.
kalau orang tu merokok dan kita kena bagi bius untuk buat pembedahan, ya Allah, dia punya risiko tu sama macam kalau orang ada batuk sesama ni. Sebab orang yang merokok, dia punya bahagian tekak, bahagian paru-paru semua dah terjejas sebab nikotin, sebab merokok, kesan merokok tu. Jadinya kalau boleh berhentilah merokok sehabis lama yang boleh sebelum nak datang buat pembedahan. Kalau pembedahan elektif, boleh kita rancang lah, selama paling kurang 2 minggu jangan merokok. Tapi kalau pembedahan emergency atau kecemasan, dan terpaksa buat lah, katalah nak menyelamatkan nyawa, terpaksalah buat. Dr. Mahidin bagi saya air. Saya minta izin minta air sekejap ya. Ini tangan kanan ni, kamera kadang terbalik. Alhamdulillah, terima kasih banyak. Okay. Yang tu yang kedua. Okay, yang merokok, kalau janganlah merokok. Saya doakan semua yang siapa merokok di luar sana dapat berhenti merokok dengan mudah. Allah kuatkan semangat you all untuk berhenti merokok. Ada macam-macam cara untuk berhenti merokok. Boleh kontak dengan klinik kesihatan yang berdekatan. Okay, yang ketiga adalah risiko yang melibatkan orang yang berbadan besar, yang obes. Saya minta maaf sangat, kita bukan sebut, orang selalu kata body shaming lah, bukan, tak, sebab ini sangat-sangat faktor yang sangat besar untuk mendapat komplikasi semasa pembiusan. Orang yang berbadan besar ataupun obes, risiko untuk pembiusan sangat tinggi, berkali-kali ganda lagi tinggi daripada orang yang lebih kurus, orang yang lebih lean. Sebab apa? Yang pertama, nak masukkan tube pernafasan tu kadang susah sebab mulut kadang kecil, pipi tebal, tengkuk kita nak posisikan anda pun agak sukar, ataupun kita rancang kita nak bagi spinal, iaitu cucuk belakang, nak cari ruang untuk cucuk belakang pun susah sebab dilapisi dengan banyak lapisan-lapisan lemak. Kalau nak bagi blok pun susah sebab tebal, kena pakai jarum yang panjang. Jadi kalau boleh kita usaha sama-sama, kita doa sama-sama, pasang azam, siapa yang berbadan besar, lah kita kurus sama-sama. Sebabnya kalau berbadan besar sangat susah macam-macam, nak dapatkan line untuk masuk ubat pun susah, nak cari alatan untuk masuk tube pernafasan pun susah, mask susah, kalau oksigen nak rendah, dia rendah dengan cepat dengan lajunya. Macam-macam, nak doktor bedah nak buat pembedahan pun susah sebab tebal kulit tu, nak sampai ke organ yang nak dibedah tu. Jadi saya harap sangat-sangat dengan perkongsian ilmu ni, siapa-siapa di luar sana yang berbadan lebih daripada BMI normal, mari kita kuruskan badan sama-sama, insyaAllah. Ada macam-macam cara kita buat. First kena pasang niat dulu, nanti Allah lorongkan, insyaAllah. Okay, boleh sama lagi ya Dr. Mahidin? Okay, yang keempat, saya nak bagi yang penting-penting, yang biasa-biasa dulu. Okay, risiko yang keempat adalah, katakanlah macam tuan-puan ada penyakit-penyakit kronik. Contohnya macam sakit buah pinggang, sakit darah tinggi, sakit kencing manis, sakit jantung, ritma jantung tak sekata, macam-macam lah. Jadinya penyakit-penyakit ni yang kita panggil penyakit kronik ni, dia kena dicantikkan dulu, dioptimalkan dulu. Katalah contoh ya, orang yang ada darah tinggi, kita kena cek dulu elok-elok tekanan darah dia dalam paras yang normal, jangan terlalu tinggi sangat atau jangan rendah sangat. Kalau tinggi sangat kena stabilkan dulu, kalau rendah sangat kena tambah ubat atau tambah air hydration untuk naikkan ke paras normal. Sebab apa? Kalau tekanan darah yang tidak distabilkan dulu sebelum pembiusan, risikonya sangat tinggi untuk dapat sakit jantung, serangan jantung, heart attack tu, ataupun dapat stroke. Jadi kita kena cantikkan dulu betul-betul sebelum nak masuk ke bilik bedah. Kalaulah pembedahan elektif, insyaAllah ada masa untuk buat. Kita masuk ward 2-3 hari dulu sebelum tu, cantikkan dulu tekanan darah, nadi, gula. Kan macam orang kecil manis kan, gula ada yang kena pakai cucuk insulin, ada kena makan. Jadi kita masuk awal tu sebab apa? Sebab nak stabilkan dulu benda-benda parameters yang sangat penting tu, tekanan darah, nadi, gula. Katalah orang yang memang ada dialisis, yang dia kena buat dengan yang 3 kali seminggu, kalau boleh kita nak dialisiskan dia dulu, cantikkan dulu fungsi buah pinggang dia, keluarkan dulu air-air yang berlebihan dalam badan, baru kita masuk. Itu kalau elektif, alhamdulillah, insyaAllah kita boleh buat. Kita boleh bincang dengan doktor bedah, kita stabilkan macam ni, nanti hari sekian tarikh baru kita masuk ke bilik bedah. Tapi kalau pembedahan kecemasan, memang risikonya berkali ganda lebih tinggi, sebab kadang tak sempat pun masa untuk kita stabilkan pesakit itu secukupnya. Katalah di tengah ada pendarahan yang banyak di bahagian perut contohnya, tak boleh nak tunggu 2 hari, tak boleh nak tunggu dialisis dulu, kena masuk dulu ke bilik bedah sebab nak berhentikan pendarahan tu. Jadi pada masa itulah kita akan jumpa dengan keluarga, kita
kita terangkan keadaan. Kalau pesakit tu masih sedar, kita terangkan risiko yang tinggi pada dia, dan doktor bedah dan doktor bius akan bincang. Kalau kita rasa dia punya benefit, kebaikannya untuk teruskan dengan pembedahan kecemasan tu lebih utama, kita akan buat pembedahan, kita bagi pembiusan, dan kita akan standby ICU atau kita standby apa-apa monitoring yang penting sepanjang pembedahan tu, supaya kami doktor bius boleh jaga anda dengan baik untuk elakkanlah pendarahan ke, nak elakkan serangan jantung ke, nak elakkan stroke ke. Jadi sama-sama kena jaga. Yang sabar ada penyakit kronik, pergilah appointment dengan klinik kesihatan ke atau dengan doktor anda sebaik-baiknya. Jangan tinggal langsung appointment. Kalaulah akan tertinggal, macam kita PKP ke raya kan, telefon balik klinik, minta maaf saya tak dapat datang sekian tarikh yang doktor dah bagi, boleh tak saya dapatkan tarikh baru. Ubat darah tinggi, ubat kencing manis, kena makan elok-elok, jangan tinggal. Sebab benda tu yang akan menentukan kesan bius pada anda dan kesan selepas pembedahan tu. Kalau selagi tak cantik, memang kita tak boleh nak buat, sebab risiko sangat tinggi. Tak berbaloi nak ambil risiko yang tinggi untuk buat sesuatu yang harm tu, keburukan dia lebih daripada kebaikan. Sebagai seorang doktor bius, kita akan sentiasa fikir benefit dengan harm, kebaikan dengan keburukan. Kalau risikonya sangat tinggi dan tak berbaloi, kita akan tangguh dulu, kita stabilkan dulu, dan baru kita masuk untuk bagi bius. Rasa cukup dulu lah kot ya Dr. Mahyudin, 4 perkara. Ada banyak lagi yang lain, tapi kita teruskan Dr. Mahyudin dulu. Terima kasih banyak-banyak. Okey, terima kasih Dr. Shahnaz. Letih agaknya cerita panjang ya. Panjang cerita kan. Saya nak ucap terima kasih. Ramai ni hadir sesi kita malam ni ya. KJ Lokman pun ada tadi ya. Ramai ya. Staff hospital pun ada, orang awam pun ramai. So saya ucap terima kasih. Kita minta Allah buka hati kita untuk masukkan ilmu kita ke dalam diri kita ya. Jangan je kita faham, beri kefahaman kepada kita. Bukakan hati kita untuk terima nasihat. Tadi ada yang kata terima nasihat ya. Alhamdulillah ya, terbuka hati. Saya ucap terima kasih ya. Syukur banyak ya. Kadang-kadang benda ni nak disampaikan di hospital tu, kadang masa yang pendek tu tak sampai ya. Tak sampai. Jadi so saya harap kalau anda ada sesi ni nanti, video ni anda boleh share. InsyaAllah saya savekan video ni, anda share dengan sahabat-sahabat anda yang lain ya. Jadi insyaAllah dia boleh ulang balik, boleh tengok balik lagi sekali. So saya ni sebenarnya nak tanya, ada soalan-soalan yang ditanyakan tadi. Okey, ada yang tanya di sini ialah berkenaan darah tinggi. Okey, adakah bius ni bahaya kalau pesakit ada darah tinggi, Dr. Shahnaz? Soalan. Terima kasih banyak kepada yang bertanya soalan. Tak tahu siapa yang bertanya ya. Okay, tak apa, ni pun soalan yang sangat bagus. Ya, bila kita ada apa-apa penyakit kronik, maksudnya darah tinggi ke, sakit jantung ke, kencing manis ke, asma ke, atau orang yang merokok tegar ni, itu kita punya penyakit kronik, memang ada risiko yang lebih berbanding orang yang tidak ada apa-apa penyakit. Memang risiko terlebih. Tapi janganlah bila saya cakap macam ni, tuan-tuan puan-puan rasa takut sangat-sangat sampai tak nak buat pembedahan pula. Katakanlah pembedahan tu memang sangat perlu. Contohnya kita ada kanser, contoh ya, kanser buah dada, dan kita pun memang darah tinggi dah lama, dah 5 tahun, dah 10 tahun, dan doktor bedah bagi tahu kita punya kanser tu boleh dibuang dengan buat pembedahan, membuang payudara yang ada kanser tu. Jadi janganlah disebabkan bila kita bagi tahu risiko tu lebih tinggi, puan tak nak buat pembedahan. Boleh buat pembedahan, tapi preparationnya, persediaannya memang akan jadi lebih lah. Kita akan terangkan, kita akan periksa, kita akan masukkan puan dalam ward lebih awal, dalam 2-3 hari lebih awal daripada tarikh pembedahan tu. Kita tengok tekanan darah tu cantik tak cantik. Kalau tinggi sangat, kita tambah ubat. Kalau rendah sangat, kita akan kurangkan ubat. Kita nak biar cantik aja tekanan darah tu. Jadi walaupun ada penyakit kronik, masih boleh buat pembiusan, masih boleh buat pembedahan, tapi kita kena cantikkan dulu sebolehnya. Jadi sekarang ni yang tuan-puan siapa yang ada di rumah ni, bila kita ada penyakit, kita tak boleh nak berhenti. Risiko tu sentiasa ada, maksud saya. Jadi apa yang kita perlu buat, kita terima dengan hati terbuka, kita makan ubat elok-elok, ikut pesan doktor. Doktor bagi tahu contohnya kan satu jenis ubat darah tinggi ni dia memang makan sekali sehari.
Jadi pastikan tuan-puan tetapkan makan ubat darah tinggi tu. Katalah nak makan 7 pagi lepas semain subuh dah mandi nak pergi kerja kan, setiap hari 7 pagi tu kena makan. Ataupun tuan-puan rasa nak buat malam sebab nanti kita nak puasa senang kan, pukul 8 malam nak makan. Jadi setiap 8 malam masa yang sama setiap hari makan ubat darah tinggi tu. Jangan kejap makan tengah hari, kejap makan petang, kejap makan siang, kadang tu lupa tak termakan. Kita kena disiplin lah. Allah bagi kita kesihatan, kita kena jaga baik-baik anugerah Allah ni. Sebab apa saya kata kena makan yang elok timing? Contohnya kalau ubat darah tinggi tu memang 1 kali sehari. Dia punya arahan kan. Bermaksud cukup 24 jam ubat tu dah tak ada kesan dah. Jadi tekanan darah boleh tinggi pada masa selepas 24 jam tu. Masa itulah yang apa berlaku. Contohnya orang dapat stroke, pendarahan dalam otak. Na'udzubillah. Katalah hari ni memang dia makan 7 pagi, memang setiap biasa tu dia makan 7 pagi, esok tu dia terlupa nak makan, dah terbangun lambat nak pergi kerja, lepas tu stres pula, ada jam, anak lambat bangun, hantar pergi sekolah susah. Contohnya lah sekarang PKP tak hantar anak sekolah lah kan, dengan stres sampai tempat kerja lambat, kena marah pula dengan bos. Contohnya kereta berlanggar dengan kereta orang pula, stres tambah stres tu, jadi tekanan darah pada masa tu dah tak terkawal dah dengan ubat darah tinggi. Dah habis dah ubat tu, itu baru lambat beberapa jam. Contohnya kalau lah orang yang tak makan ubat 2-3 hari, 2-3 minggu ataupun 2-3 bulan, boleh bayangkan tak? Memang tekanan darah tu boleh melonjak dengan sangat tinggi, 220/180, 220/130 macam tu. Dan itulah yang menyebabkan tiba-tiba tak sedar, pengsan. Bila cek, bawa ke hospital cek, tu punya dah ada pendarahan dalam otak. Dia ada stroke yang berdarah tu. Na'udzubillah min zalik. Jadi saya harap sangat-sangat tuan-tuan perempuan yang ada penyakit kronik ni, jangan takut, jangan segan. Kita jaga baik-baik, makan ubat yang doktor bagi tu. Dan bila ada temu janji, pergilah jumpa doktor. Sebab kadang tu mungkin dah makin elok, kita dah kurus sikit, mungkin tekanan darah dah cantik, doktor akan turunkan ubat. Kalau nampak tekanan darah tak cukup terkawal, dia akan naikkan ubat. Makanlah, ikut arahan doktor. Doktor memang nak jaga tuan-puan dengan sebaiknya. Okey ya? Okey Dr. Mahidin. Dengar tu. Dengar tu. Panjang cerita tu. Jadi apa kesimpulannya kat sini? Kalau kita doktor minta makan ubat, kena makan ubat. Okey. Kalau kata jangan makan, tak boleh makan. Ubat kena makan. Ubat darah tinggi tak boleh tinggal, walaupun pada pagi pembedahan tu kena ambil. Tapi yang tak boleh makan, kadang-kadang kita kalau nak buat pembedahan, memang kena puasa kan. Kena puasa paling tidak pukul 12.30 malam dah kena puasa kalau nak buat pembedahan esoknya. Doktor kata kita bagi dia rehat sekejap, bagi dia minum air dulu. Okey. Kalau puasa minimum berapa jam? 6 jam. 6 jam kan minimum. Contohnya pembedahan kecemasan, kita minta puasa 6 jam baru boleh masuk bilik bedah. Sebab apa kena 6 jam ni tuan-tuan puan-puan? Sebab kita nak pastikan perut kita kosong dulu sebelum kita masuk bilik bedah ya. Sebelum doktor bius, walaupun kita kata pembedahan tu boleh bagi bius separuh, doktor bius tetap kita kena standby. Kita kena kalau-kalau perlu masuk tiub di dalam mulut. Sebab apa? Saya ada kes tuan-tuan puan-puan ni, kita ada kes yang ni kadang-kadang orang tak tahu ya, orang tak sampaikan benda ni ya. Ada mak yang kesian anak dia lapar. Mak yang kesian anak dia lapar, dia bagi anak dia minum susu. Tapi dia tak beritahu doktor pun, dia tak beritahu nurse pun yang dia bagi anak dia susu. Jadi dia nafikan, dia kata tak ada, dia tak bagi pun. Jadi bila anak ni masuk bilik bedah tuan-tuan puan-puan, baby lagi, baru 2 tahun tak silap saya ya. Nak buat pembedahannya simple saja. Pembedahan dia cuma nak masukkan wire di tangan yang patah saja. Pembedahan tu pendek je. Tapi baby kita kena masuk tiub. Dr. Bius kena masukkan tiub. Bila nak masukkan tiub, bila masuk tiub tu, semua isi perut yang susu tu keluar balik ya, tersedak masuk dalam paru-paru dia. So kita kata ni dia boleh dapat aspiration pneumonia, kita panggil ya. So dia tersedak, yang ni boleh mengakibatkan kematian baby tu, kematian anak-anak perempuan tuan-tuan lah. So yang benda macam ni yang kita tak nak elak sangat. Jadi kalau katakan anak tuan-tuan perempuan lapar sangat, tak tahan sangat dah, bagi tahu dekat doktor, beritahu dekat nurse. Kita boleh bagi makan dulu, tapi lepas tu kena puasa balik. Jangan kadang-kadang kalau mungkin tuan perempuan tak tahu tapi inilah ya, harap sesi malam ni kita boleh tambah kefahaman kita dan benda ni tak berlaku lagi ya.
Okey, ni ada soalan seterusnya ni, menarik ni. Soalan ni sebenarnya sesi ni dah habis dah ni, setengah jam. Okey, tapi tak apa, kita bagi bonus. Jadi ada soalan. Okey, sakit pinggang selepas epidural. Ni kerap berlaku kan? Soalan yang kerap ditanyakan. Jadi kita minta malam ni, kita minta Dr. Bius jawab lah. Betul ke epidural boleh menyebabkan sakit pinggang? Terima kasih banyak Dr. Mahyudin. Ini pun soalan yang sangat bagus. Alhamdulillah kepada yang bertanya. Okay, saya cerita sikit. Epidural tu adalah salah satu teknik dalam kategori bius separuh. Okay, bius separuh epidural ni bermaksud kita akan bagi injection ubat bius di bahagian belakang. Dia boleh dekat pinggang boleh, dekat atas sikit boleh, dekat belakang dada atas sikit pun boleh. Tengok pada tempat pembedahan yang doktor bedah nak buat. Okey, jadi soalan epidural ni adakah dia boleh menyebabkan sakit pinggang? Okey, untuk dalam 2-3 hari yang pertama, ia boleh buatkan sakit pinggang, tapi tidak lama, tidak sampai seminggu atau tidak sampai 2 minggu atau tidak sampai sebulan atau tidak sampai bertahun. Okay, memang bila kita cucuk bahagian belakang, kita akan bagi dulu bius bius setempat. Kita akan bagi bius setempat, injection dulu, dan kita akan kebaskan dulu bahagian kulit bahagian belakang yang tempat kita nak cucuk tu. Selepas itu, barulah kita akan masukkan jarum epidural tu. Okay. Dan pembedahan ni mungkin kita rasa agak lama, dan kita akan sambung epidural tu sehingga balik ke ward selepas habis pembedahan. Sebab kita boleh sambungkan dengan ubat tahan sakit epidural yang sangat bagus. Dia akan kebaskan bahagian pembedahan tu, sakit tak sakit, dia boleh relax, dia baca Quran, dia boleh tenang-tenang. Okay. Jadinya untuk orang yang ada rasa sakit pinggang selepas epidural, kalau untuk 3-4 hari pertama tu tak apa. Maksud saya adalah mungkin susah nak masuk ke epidural tu, kita kena cucuk 2-3 kali kadang, ataupun kita minta pesakit duduk posisi tu, duduk elok balik, dan kita mungkin satu tempat kita tak dapat, kita cari tempat yang lebih tinggi daripada asal. So mungkin ada 2-3 injection yang kita buat. So mungkinlah akan ada sedikit sakit, tapi dia tidak akan menyebabkan sakit pinggang yang lama. Jadi tuan-tuan perempuan, kalaulah ada sakit pinggang yang berpanjangan, ataupun 3-4 hari tu dah habis dah balik rumah, dah sihat macam tu kan, tapi tu datang pula sakit pinggang, tempat tu mungkin sama dengan tempat yang Dr. Bis cucuk epidural dulu, tapi jangan anggap itu disebabkan oleh epidural. Sebab kita risau ada sebab lain yang menyebabkan sakit pinggang tu. Jadi bila sakit pinggang yang datang semula, silalah berjumpa dengan doktor untuk cek, terutamanya doktor ortopedik macam Dr. Mahyudin, sebab ada kemungkinan ada benda lain yang bermasalah di situ, sama ada ligamen ke, sama ada PID ke. PID kita panggil slip disc. Slip disc yang menekan ke saraf. Jadi ada banyak lagi masalah lain yang boleh menyebabkan sakit pinggang dan bukannya epidural. Jadi saya harap tuan-puan faham je, dan ingat, kalau ada kadang tu isteri kita yang pernah buat Caesar dengan epidural, ataupun anak kita ke suami ke siapa ke yang buat pembedahan dengan epidural ataupun spinal, dia mungkin sakit 2-3 hari tu mungkinlah ada. Sebab macam kita cucuk kan, macam kita masukkan air kat tangan kan, kita cucuk jarum tu, tu kan adalah juga 2-3 hari sakitnya kan. Jadi tapi dia takkan lama. Lepas habis cabut tu, dah balik rumah tu, mungkin 4-5 hari tu dia hilang dah sakit tu. Jadi kalau sakit pinggang tu berpanjangan ataupun datang balik, walaupun tempat yang sama, tolong pergi cek, sebab takut ada masalah lain sebenarnya. Okey ya, terima kasih banyak. Okey, sakit belakang. Okey, satu yang pasal epidural tadi kan. Jadi tapi kadang-kadang sakit belakang ni memang betul. Sakit belakang ni ada banyak sebab dia. Jadi setiap struktur di bahagian belakang kita tu sama ada disc cushion dia, kita panggil slip disc, tulang sendi antara tulang, semua tu kalau berlaku kerosakan boleh menyebabkan sakit belakang. Sakit belakang juga kalau anda ada contoh batu karang di buah pinggang pun boleh menyebabkan sakit belakang juga. Banyak sebab sakit belakang ni. Kadang otot saja otot yang spasm tegang pun boleh menyebabkan sakit belakang juga. Jadi kalau anda sakit belakang, memang saya nasihatkan kat sini anda jumpa doktor kita periksa betul-betul, pastikan sebab apa. Kita tak boleh nak kata ni sebab cucuk belakang katnya ni, tak boleh macam tu. Jadi kita kena pastikan betul-betul sebab apa sakit belakang tu. Okey, soalan terakhir kot banyak soalan ni, tapi kita cuba jawab, tengok mana sempat dulu Ada satu soalan ni yang saya rasa kena jawab.
Okey, contohnya anda kena, sebab saya ada pesakit, kadang-kadang dia punya contohnya berlaku kepatahan kan. Patah tu kadang-kadang mula ada luka dulu ya, datang bawa motor accident, bawa motor jatuh, peha dia ada luka, lepas tu patah dia punya tulang juga. Jadi kadang-kadang kali pertama tu kita tak boleh nak operate lagi tulang tu. Kita kena basuh luka dia dulu ya, cuci, jahit dulu. Lepas tu lepas minggu baru kena buat pembedahan kedua pula. Okey, jadi soalan dia kat sini. Okey, contoh ya, kalau kita bius lebih dari sekali, risiko dia lagi bahaya ke sama je? Ada tak risiko ataupun risiko bius tidur? Contohnya bagi tidur banyak kali, lepas tidur, lepas tidur, bahaya ke tak bahaya? Contohlah. Wah, soalan menarik ya. Ini pun soalan yang sangat bagus. Terima kasih pada yang bertanya. Jadi kalaulah untuk bius tidur, jikalau ia perlu untuk meneruskan rawatan dengan cara pembedahan tu, buatlah. Maksud saya, kalau lagi tidak ada komplikasi sebab bila kita dah bagi bius yang pertama, maksudnya dan semua berjalan dengan baik, tekanan darah semua elok, tak ada apa-apa komplikasi, tuan atau puan pun sangat sihat, tak ada masalah. Jika kita paksa buat beberapa kali pun, memang setiap kali proses pembiusan tu memang kita akan jaga sangat-sangat, kita akan jaga baik-baik macam first time buat. Tapi katakanlah macam kita perasan, masa pembiusan yang pertama dulu, tuan-tuan, puan-puan ada masalah dengan certain ubat, dapat alahan yang agak teruk, contohnya badan naik merah-merah ke, ataupun ada berlaku apa-apa komplikasi pernafasan ke. Jadi kita dah identify, ubat tu kita tak boleh pakai dah untuk pesakit ni, kita akan buat catatan dalam nota pesakit. Jadi untuk pembiusan yang seterusnya kita akan pakai ubat lain pula. Ubat bius ada macam-macam. Ada macam-macam ubat bius yang kita boleh bagi pada tuan-tuan dan puan-puan mengikut keperluan badan, mengikut keadaan pesakit. Katalah mungkin kali pertama puan datang keadaan sihat, kita boleh bagi pembiusan cara macam biasa, ubat-ubat pun ubat-ubat yang standard biasa. Tapi katalah dalam kali keempat pembedahan yang tuan-tuan puan-puan nak kena masuk tu, dia dah ada komplikasi pembedahan yang asal, katalah macam ubat penahan perut, nak buang, katalah ada ketumbuhan dalam perut, lepas tu ada masalah dengan luka yang tak bercantum ke, ataupun usus tu tak dapat tak cantum dengan elok ke, contohnya kena buat semula revision atau kena buat semula pembedahan untuk elokkan luka yang lama. Dan pada masa itu tuan-tuan puan-puan dah tak sihat, ada jangkitan kuman yang agak berat, dah lemah, tekanan darah yang agak rendah. Jadi kita tak akan bagi teknik yang sama untuk keadaan yang berbeza. Kalau tuan-puan datang dalam keadaan yang lebih lemah, dah agak kritikal, kita akan tukar cara pembiusan tu. Jadi tuan-tuan puan-puan janganlah risau, memang kita akan jaga tanggungjawab kami, memang nak pastikan tuan-tuan puan-puan selamat semasa pembiusan, selamat masuk ke dewan bedah dan selamat keluar daripada pembedahan, insya-Allah. Jika perlu ICU, kita akan sediakan katil ICU. Jika katil ICU tak ada, kita mungkin tak dapat nak buat dulu pembedahan tu kalau tuan-tuan puan-puan tengah sangat-sangat tenat pada masa itu. Keluarga tuan-tuan puan-puan kita akan terangkan dulu sekian-sekian risiko, jadi kena bersedia, kita doa sama-sama, kita bersedia baik-baik. Jadi ini bukan perkara enteng, dia bukan perkara yang senang-senang elak-elak kita nak buat, tak, memang dengan penuh tanggungjawab, dengan penuh etika. Jadi tuan-tuan puan-puan selaku pesakit dan ahli keluarga pesakit memang kena bagi kerjasama yang baik dengan para doktor, baik doktor bedah ataupun doktor bius. InsyaAllah kita doa sama-sama semua selamat belaka, tak kisahlah berapa banyak pembiusan yang tuan-tuan puan-puan kena buat. Ada satu soalan yang lalu tadi, ia menarik. Dia kata, adakah bius tidur ni boleh menyebabkan kita hilang ingatan, senang lupa? Wow, seronok pula rasa. Mana datang soalan ni ya? Soalan ni pun menarik. Kadang kat movie pun ada juga keluar cerita lebih kurang macam ni. Okay ya, terima kasih pada yang bertanya. Jika tidak ada apa-apa komplikasi semasa pembiusan penuh, insya-Allah tuan-tuan perempuan masuk ke dewan bedah, diberi bius dan keluar daripada dewan bedah, insya-Allah sama, sihat macam biasa. Tetapi jika ada apa-apa komplikasi semasa pembedahan atau pembiusan, antaranya contoh katalah macam nak bagi bius, ada masalah sesama batuk tu kan yang menyebabkan kita punya
saluran pernafasan atau paru-paru tu mengecut dengan tiba-tiba, kita panggil selalu spasm. Dia tiba-tiba macam spasm tu, oksigen jadi rendah dalam badan. Kita cubalah, kita bantu dengan macam-macam teknik untuk naikkan balik balas oksigen tak dapat, ataupun apa-apalah masalah, katalah macam ada masalah serangan jantung semasa pembedahan. Kita Dr. Bius dengan Dr. bersama-sama lah untuk cantikkan keadaan tuan-puan. Dan jika ada berlaku komplikasi yang macam tu, ada kemungkinan bila tuan sedar daripada bius, mungkin masuk dah dekat ICU. Ataupun jika paras oksigen tu rendah yang agak lama semasa proses kita nak menyelamatkan itu, dia boleh memberi kesan, tapi sangat rendah risiko itu. Dia boleh berlaku, tapi kita akan cuba cari apakah faktor risiko yang boleh berlaku macam tu, dan kita akan jaga baik-baik. Sebab tu katalah contohnya orang yang berbadan besar, yang obes, dan katalah dia ada tanda-tanda bentuk muka, bentuk mulut, jenis yang susah untuk kita bagi bius penuh, memang kita akan terangkan apa awal dekat dia ada risiko sekian. Kita akan plan elok-elok dengan tim Dewan Bedah, tim Dr. Bius untuk sediakan alat-alat yang tertentu supaya pembiusan itu dapat diberikan dengan lancar, dengan baik. Ataupun ada teknik yang lain, kita akan bagi teknik memasukkan tiup pernafasan dalam keadaan yang sedar, tapi itu jarang-jarang perlu kita buat. Jika sangat-sangat perlu, baru kita akan buat. Dan pesakit akan diterangkan tentang perkara ni. Jadi apa-apa pun yang berlaku, apa-apa pun yang doktor sarankan untuk buat untuk rawatan tuan-tuan perempuan, kena sama-sama bincang elok-elok dengan doktor-doktor yang memberi rawatan, Dr. Bius, Dr. Bedah. Kena jaga kesihatan baik-baik dan doa banyak-banyak, solat hajat, solat taubat. Tu je saya pesan. InsyaAllah yang menjaga kita sepanjang pembiusan, sepanjang kita kat hospital tu. Kami doktor-doktor ni perantara sahaja. Kami menjalankan amanah tanggungjawab yang Allah bagi. Tapi semuanya Allah yang menyembuhkan, Allah yang melancarkan. Dan Allah juga yang mengizinkan kalau nak berlaku komplikasi. Na'udzubillah min zalik. Terima kasih banyak. Okey, betul ya. Alhamdulillah. Benda tu sebenarnya kita semua memang kena sentiasa ingat, kita ni manusia, kita ni hamba. Yang menyembuhkan Allah Subhanahu Wa Taala. Kadang-kadang kita lupa ya, doktor lupa, pesakit pun lupa. Kita tak boleh letak pergantungan kita kepada manusia. Suatu kali bila kita jumpa, bila nak bagi bius ya, doktor yang baik, dia akan sentiasa ingatkan pesakit tu untuk mengucap dulu. Ya, sebelum bagi ubat, mengucap dulu asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Sebab apa? Itu mungkin saat terakhir dia di dunia ni. Kita tak tahu, mungkin tidur yang terakhir dia. Lepas tu kita dah tak ada, kita tak tahu apa yang akan jadi. Orang yang sihat pun boleh meninggal ya, orang yang sihat pun boleh meninggal, apatah lagi orang yang sakit ya. Jadi kita kena sentiasa ingat ya, saya ucap terima kasih. Saya rasa cukuplah sesi malam ni ya, 45 minit ya, 45 minit. Ada soalan-soalan tadi yang tanya kat atas ya, pasal beza antara bius paruh, bius penuh. Sebenarnya dah cerita awal je, mungkin dia masuk lambat ya. Jadi lepas ni kalau boleh anda boleh ulang balik video ni, boleh share dengan rakan-rakan. InsyaAllah kita harap sesi ni bermanfaat ya. Terima kasih pada yang sama-sama dapat bersama kita malam ni. Hari keluarga saya pun ramai. Tadi ayahanda saya pun ada, adik saya pun ada ya. Cik Da, mak saudara saya pun ada, tengok sekali. Kawan-kawan saya ramai ya, sahabat-sahabat jururawat pun ada, doktor pun ada, yang daripada Stephen pun ada. Terima kasih ya, ramai ya yang bagi semangat. Anda datang, anda dapat ilmu, insya-Allah. Ilmu ni pun yang mengizinkan anda dapat pun Allah SWT juga. Allah izinkan kami spend masa malam ni untuk anda pun dengan izin Allah SWT juga. Jadi kita minta Allah pemudahkan ya proses penyampaian ilmu ni. Kalau anda ada ilmu pun, saya selalu ulang dah ni ya, kalau anda ada ilmu walaupun sedikit, kongsikan ya. Bila kita kongsi ilmu, kita sentiasa dalam rahmat Allah SWT. Allah doakan kita ya. Even ada satu hadis yang saya baca, malaikat pun doakan kita ya, ikan di laut pun doakan kita, semut di dalam dia punya busuk dia pun doakan kita. Jadi benda ni, bayangkan kalau malaikat pun doakan kita, apa lagi yang kita nak ya. Allah SWT pun doakan kita. Jadi kita sama-sama menyampaikan ilmu, moga bermanfaat ya. Jadi sekali lagi saya ucap terima kasih pada isteri tercinta saya. Memang tadi dia daripada TKC. Tadi soalan ada soalan pasal TKC ya. Daripada TKC, College Tunku Kerusi ya. Mungkin sekolah sama agaknya ya. Saya dari Syed Malik Kuala Terengganu, dan sekolah menengah cukai dekat Kemaman.
So tu saya minta anda semua, kalau kita share lagi, buat perkongsian, dapat sama-sama ya join kita, sebarkan lagi ilmu ni. Jadi saya mohon maaf ya, kami mohon maaf kalau ada sebarang salah silap ya, terkasar bahasa, terasa hati ya. Tadi ada cakap pasal yang gemuk apa semua tu, yang tu ikhlas ya, kami bukan nak buat shaming, tapi tu ikhlas daripada hati kami untuk kebaikan kita semua ya. Pasal berat badan, pasal hisap rokok, yang ni memang dua benda yang kalau anda tak nak ambil benda lain pun, dua perkara ni kita harap sangat kita masyarakat Malaysia, orang Islam ya, dapat ubah ya cara hidup kita, tinggalkan rokok, dapatkan berat badan yang ideal, BMI yang terbaik ya, insyaAllah. Jadi tu saja untuk malam ni. InsyaAllah ada rezeki kita jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Annyeong.